Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹平安。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya hari ini itu diambil dari frasa terakhir di Lukas 1 ayatnya yang ke-79. 弟兄姐妹，今天我们将要思想的主题是从路加福音第1章最后一个经节。 Walaupun ayat yang 76 sampai yang 79 sejatinya itu berbicara tentang peran Yohanes, namun kita coba melihat dari sisi orang-orang yang menerima pelayanan daripada Yohanes ini. 尽管第76节到79节说的是关于约翰的角色，但是我们试着去看，就是约翰接着预言，然后所服侍的人的角度去看这件事。 Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 我们进入祷告。 Allah yang baik, Allah yang adalah sumber damai itu, kami datang ke hadapan-Mu. 我们良善的上帝，我们来到你的面前。 Kami tahu ketika Engkau menciptakan dunia ini, damailah adanya. 我们知道，当你创造这世界时，一切都是和平平安。 Namun kamilah yang menciptakan kekeosan yang ada, dan karena itulah kami sampai hari ini pun tidak dapat melihat dan merasakan damai yang sejati. 是我们人类造成了一切混乱，使我们不能看到平安。 Tidak dapat kami beli, tidak dapat kami usahakan, tidak dapat kami korbankan dengan cara apapun. 是我们不能够用任何的方式去买、去牺牲的一切。 Karena itulah damai itu datang di tengah-tengah kami, dan damai itu menghadirkan, membawa setiap kami dapat memulihkan relasi antara kami dengan Allah dan kami dengan sesama kami. 因此，那平安降临到我们中间，让我们与上帝与他人的关系能够和好。 Maka tolonglah kami pada hari ini orang-orang yang telah merasakan damai itu untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. 所以，求主帮助我们已经领受你平安的人，可以能够理解你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Saudara, kisah kelahiran Yohanes dimulai dengan identitas Zakaria yang dijelaskan dengan pelayanan yang dijalaninya. 弟兄姐妹，施洗约翰的出生故事是从撒迦利亚的侍奉的所解释的责分开始的。 Kalau saudara melihat dengan seksama di ayat yang ke-10, 21 dan 22, penulis menjelaskan ada banyak orang yang menunggu di depan bait suci. 若弟兄姐妹仔细的看的话，那么在第10节、第21到22节，作者写着，在那里写着，在圣殿外有很多人或者众人在外面等着。 Saudara, kita sudah tahu cerita ini. 弟兄姐妹，我们已经知道这个故事， Tapi pertanyaannya, kenapa orang banyak di hari itu, bisa di hari itu secara spesifik menunggu Zakaria keluar dari bait Allah? 但是问题是，为什么在那一天，有很多人会在圣殿的外面等候着撒迦利亚从圣殿里走出来呢？ Apakah sebenarnya mereka tahu bahwa hari itu akan terjadi satu mujizat yang tidak lazim di bait Allah? 他们是否已经知道了那一天会发生我们不能够想象的事？ Apakah mereka saat itu mungkin berpikir bahwa ini akan terjadi sesuatu pada Zakaria? 或者是他们那个时候就想着说，在撒迦利亚的身上是否会发生什么事？ Jawabannya tidak, saudara. 弟兄姐妹，他的答案不是那样。 Karena kalau kita membaca perjanjian lama, keluaran, bilangan, Mazmur, dan bagian perjanjian lama lainnya, kita akan mengerti bahwa itulah ritus yang dijalani oleh bangsa Yahudi. 因为如果我们读一些旧约里面的章节的话，像出埃及记、民数记、诗篇等等，我们就会知道那个是他们当时所行的礼仪。 Ketika imam besar masuk di dalam bait Allah,
umat Allah itu berada di luar, mereka bersama-sama berdoa di dalam diam dan menunggu imam besar itu keluar dari bait Allah. 当祭司进入到圣殿中祷告的时候，那么众人百姓就会在殿外默默的祷告。 Dan biasanya kalau misalnya kita baca perjanjian lama dan kalau kita baca literatur-literatur Yahudi, maka kita akan menemukan ketika imam besar keluar dari bait Allah, dia akan menyampaikan berkat kepada umat melalui bilangan 6. 那我们如果读就是一些犹太人的文章的时候，我们就会知道，当祭司从圣殿里走出来的时候，他就会向百姓宣告他的祝福语。 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara tahu ayat ini? Tahu ya? 弟兄姐妹，是否知道这些经文就是愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。 Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, 弟兄姐妹，当我预备这个部分的时候， saya coba berpikir, mungkin nggak ya jemaat ada yang nggak tahu bagian ini. 我在想说，是否弟兄姐妹有就是不知道这个经文的？ Saya berakhir pada satu kesimpulan, pasti jemaat tidak asing dengan bagian ini. 但是最后我就认为说，弟兄姐妹肯定很熟悉这些经文。 Kalau misalnya waktu khotbah mungkin bisa ketiduran. 如果听到的时候，可能我们会打瞌睡。 Kalau misalnya udah mau pulang, pasti bangun. 到要回家的时候，我们就会睁开眼睛。 Dan biasanya ini disampaikan waktu sudah mau pulang. 而且这些经文就是在崇拜结束的时候宣告给我们的。 Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dengan betul Bapak Ibu semua tahu dengan pasti bahwa gereja kita itu memelihara tradisi yang Tuhan siapkan dari zaman perjanjian lama. 所以我很确定，我们的教会也保留这一传统，就是上帝已经为我们预备，就是从旧约已经为我们预备好的传统。 Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana yang kita baca, Zakaria hari itu menjadi bisu dan tidak bisa menyampaikan berkat ini di akhir pelayanannya. 但是，就像我们所读的，撒迦利亚变成了哑巴，不能够说话，而且在他的侍奉结束的时候，他不能够宣读这些祝福语。 Setelah kelahiran dari Yohanes, barulah Zakaria menyampaikan berkat, dan itu juga pun kita bisa lihat bahwa berkat yang disampaikan oleh Zakaria bukanlah bilangan 6 ini. 一直到约翰出生以后，撒迦利亚才能够再次的宣告这些祝福语，但是他所宣告的不是民数记第6章的这些祝福语。 Bicara tentang hari Minggu, Bapak Ibu masih ingat kalau ada 4 lagu yang ada di Lukas ketika menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus? Masih ingat? 我们礼拜天有就是听到的时候，是否弟兄姐妹还记得有4首歌，就是在路加福音所记载的？ Lagu yang disampaikan di Lukas yang kita baca saat ini disebut dengan istilah kecil sekali suaranya ya, Benedictus. 所以我们在路加福音所读的就是4首赞歌，就也是被称为就是祝福颂， Pujian bagi Allah dan berkat bagi manusia. 就是对上帝的赞美，也是赐予人类的祝福。 Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ketika kita melihat atau ketika kita membaca bagian ini, kita akan melihat bahwa benediksi berkat yang disampaikan oleh Zakaria bukanlah bilangan 6. 就像刚才我说的，就是祝福语，撒迦利亚所说的祝福语，不是取自于民数记第6章。 Melainkan nyanyian yang dapat kita baca secara keseluruhan dari ayat 67 sampai ke yang 80. 而是他用了刚才我们所读的路加福音第1章第67节到
76节到79节。 Di bagian akhir dari berkat ini yang disampaikan oleh Zakaria ini digenapkan melalui kehadiran daripada Yohanes. 而且在他祝福语的最后一个部分，借着约翰的出生得以成就了。 Dan bagian itulah yang hari ini akan spesifik kita bahas bersama-sama. 而且就是这个部分，我们待会会仔细的去思想。 Saudara, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-76 sampai yang ke-78a. 弟兄姐妹，让我们一起读第76节到第78上半节。 1, 2, 3. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia melewatkan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Zakaria adalah seorang imam, namun menarik sekali kalau Bapak Ibu baca baik-baik, Zakaria menyebut anaknya dengan nabi. 弟兄姐妹，撒加利亚是一位祭司，但是很有趣的就是他称他的儿子为先知。 Saudara, ini dua peran yang berbeda. 弟兄姐妹，这个是两个不同的角色。 Saya mempertimbangkan apakah saya ingin membahasnya ketika saya mempersiapkan khotbah ini. 当我准备这个部分的时候，我在想说，我是否要就是讨论这个部分。 Setelah saya ketik panjang, akhirnya saya hapus semua. 当我打了很长以后呢，我又把它删除掉。 Karena saya berpikir ini kita sedang kebaktian doa, bukan seminar. 因为我在想，我们是参加祷告会，也不是研讨会。 Jadi kita tidak akan membahasnya. Silakan kalau Bapak Ibu mau melihat bagian yang menarik ini, silakan Bapak Ibu baca buku. 所以我不会讨论，今天晚上我不会讨论这个部分。如果弟兄姐妹想要更详细的知道这个部分的话，可以去读一些书籍。 Tapi dari bagian yang pertama ini ada dua frasa yang ingin kita sama-sama highlight. 但是在这个部分中有两段话我想要强调的。 Frasa itu adalah memberi kepada umat pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa. 就是叫他的百姓因罪得释，就知道救恩。 Saudara, bagian yang kedua kita sudah banyak membahasnya di hari Minggu. 弟兄姐妹，第二个部分我们在就是上个礼拜的时候，我们已经详细的就是解释了。 Jadi saya hanya akan menyinggung sedikit saja. 所以我只会说明一点点。 Saya mulai dengan bagian yang kedua ini. 我先从这第二点开始。 Kalau kita melihat bagian yang kedua ini, keselamatan yang berasal dari pengampunan dosa, 如果我们看这第二个部分，就是就是接着罪的赦免得以救赎。 kita akan melihat ayat-ayat pendukungnya akan menjelaskan secara lebih rinci bahwa semua yang dialami dalam pengampunan dosa itu hanya karena anugerah. 我们可以看到，就是从其他的经文可以看到，这一切都是唯独恩典。 Singkatnya yang kita sebut dengan istilah sola gratia. 就是所谓的 sola gratia。 Banyak teks lain yang tentunya membahas bagian ini, saudara. 当然有很多经文也说明了这个部分。 Namun ini menjadi yang pertama di perjanjian baru dan yang terakhir sebelum Yesus dilahirkan. 但是这在新约里成为了第一句话，也是在耶稣诞生之前最后一句话。 Saya yakin kita tahu sedikit banyak tentang konsep ini. 我相信弟兄姐妹都很清楚这个概念。 Keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa kita beli. 救恩不是我们可以买过来的， Bukan sesuatu yang bisa kita usahakan. 也不是我们可以去努力的， Bukan sesuatu yang bisa kita pertimbangkan. 也不是我们可以去参考的。 Tapi sesuatu yang secara anugerah kita dapatkan. 但是因为上帝的恩典，我们可以得着的。 Dan itulah yang menjadi dasar iman kita, saudara. 这也是我们作为我们信心的根基。 Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita bahas dari teks ini.
但是可能在这个经文中有一个部分是我们很少去讨论的， Yaitu bagian yang pertama, 就是第一个部分， memberi pengertian. 知道救恩。 Saudara, satu hari di tempat saya pernah melayani ada seorang jemaat yang mengikuti diskusi ataupun seminar. 弟兄姐妹，在我以前就是我曾经侍奉过的地方，有一位就是有一个会友呢，他参加了一个研讨会。 Jemaat ini keras kepala sekali dalam tanya jawab tentang keselamatan. 这个会友呢，对于就是关于救赎救恩的问题上，他非常的顽固， Karena dia merasa rugi dan tidak bisa menerima kalau semua kerja kerasnya itu tidak ada artinya dan menjadi sebuah kesia-siaan kalau keselamatan itu hanya berdasarkan anugerah. 因为他觉得他吃亏了。若他的努力不是他得救的根基， Saya mungkin bisa menggambarkannya seperti ini, Bapak Ibu. 可能我可以这样子描述。 Saya melihat mayoritas di sini adalah bapak-bapak, ibu-ibu semua. 我在这里可以看到都是弟兄姐妹。 Kita berjuang untuk anak kita. Kita kasih les matematika, kita kasih les semuanya tentang eksak yang berhitung. 所以这里大部分都是父母亲，所以我们肯定会为给我们的孩子最好的，我们给他们参加很多补习班。 Tiba-tiba dia mengatakan bahwa saya bercita-cita jadi gamer. 可能我们给他参加了就是数学补习班，但是有一天他突然告诉我们，他想要成为一个就是编游戏的人。 Apa yang kita usahakan sedemikian rupa, apa yang kita invest di dalamnya, invest dalam pengertian yang jangan salah kaprah, invest sedemikian rupa, tapi itu sama sekali semuanya sia-sia. 就是我们为他所做的一切所做的计划变成徒劳的。 Karena itu saya mengerti kenapa jemaat ini begitu keras mengatakan bahwa saya tidak setuju dan saya tidak sependapat kalau keselamatan itu hanya karena anugerah. 所以我能够理解，若那个会友当时会说，他不相信若救恩唯独恩典。 Seorang penatua di gereja tersebut kemudian datang kepada saya dan berefleksi dari kejadian itu. 那么之后呢，就是那个教会的长老呢，就来找我，然后从那个事件上就是反思。 Saya ingat betul dia mengatakan kalimat seperti ini. 我还记得他这样子说过。 Puji Tuhan kita gak pintar-pintar banget, tapi bisa terima Tuhan Yesus. 感谢主，我们不是很聪明的人，但是我们能够接受基督， Daripada kita pintar banget tapi hidupnya kayak begitu. 好过我们是一个非常聪明的人，但是我们的生活却是那样的。 Saudara, kalimat ini setengah benar. 弟兄姐妹， Setengah. 弟兄姐妹，这句话有一半是对的。 Kita bersyukur karena bukan karena kepintaran kita lah Yesus menyelamatkan kita. 我们感恩，因为不是我们自己的努力，不是我们自己的本事而可以得救。 Bukan karena kita mengerti tentang konsep keselamatan itulah makanya Tuhan bisa menyelamatkan kita. Bukan. 不是因为我们知道我们了解救恩的概念，所以上帝才拯救我们。 Tapi karena Kristus itu sendiri. 但是唯独基督， Tapi sekali lagi setengahnya salah Bapak Ibu. 但是有一半是错的。 Karena seakan-akan orang yang diselamatkan pemahamannya tentang Allah ya begitu-begitu saja. 因为看起来认识或者认识上帝的人的了解也不过如此。 Inilah poin yang ingin disampaikan juga oleh teks yang kita baca ini. 这就是我们刚才所读的经文想要解释的。 Yohanes adalah orang yang berkarisma. 约翰是一个就是性格很好的人。 Bahkan kalau kita membaca Alkitab, bahkan imam-imam, orang-orang Farisi itu takut ketika dia mengajar. 甚至法利赛人、祭司们，他们当约翰教导的时候，他们会感到惧怕。 Takut mengatakan kepada jemaat bahwa itu tuh si Yohanes salah.
他们不敢对就是不敢对会众说约翰说错了。 Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Zakaria ayahnya, dari awal ketika Yohanes lahir, dia menyampaikan nubuatan ini. 但是他的父亲撒迦利亚却从一开始就说出了这个预言。 Benar bahwa Yohanes akan mengajar. 是的，约翰将要教导人们， Tapi keselamatan itu semata-mata hanya anugerah. 但是救恩唯独恩典， Bukan karena kemampuan Yohanes mengajar. 不是因为约翰的教导。 Dan yang kedua, 第二点， bukan karena kehebatan Yohanes bisa mengajar, makanya orang bisa menerima konsep keselamatan. 不是因为约翰教导的厉害，所以人们可以接受，可以得救。 Melainkan umat dapat mengerti tentang keselamatan, itu pun karena anugerah. 但是会众就是人们可以知道救恩是因为恩典。 Dan pesan yang sama itulah yang disampaikan untuk kita sebagai umat, Bapak Ibu. 这也是对我们所说的信息。 Bukan karena siapa yang berkhotbah dan khotbah seperti apa, stylenya mungkin di mimbar ataupun jalan-jalan yang membuat seseorang itu bisa nangkap khotbah. 不是因为某某传道或牧师讲的道，或者他使用的方式，让会友能够理解神的话语。 Tapi karena ada Roh Kudus dalam diri saudara, itulah yang mengolah firman Tuhan menjadi hidupnya saudara. 但是因为有圣灵在弟兄姐妹的心中，让弟兄姐妹可以活出神的话语。 Tapi jangan berpuas diri. 但是我们不要骄傲， Kalau kita tidak tahu banyak hal, maka minta sama Tuhan. 我们不要知足。如果我们有不明白的，我们就要恳求上帝，让我们可以更明白。 Dan kalau kita tahu banyak hal, jangan pongah. 但如果我们知道很多事，我们也不要骄傲， Karena kita bisa tahu itu pun karena anugerah. 因为我们能够知道一切，这也是因为恩典。 Semuanya dimulai dengan anugerah. 这一切都是从恩典开始， Dan semuanya bisa berjalan karena anugerah. 一切可以顺利的进行也是因为恩典。 Terakhir, mari kita baca bersama-sama bagian selanjutnya. 最后我们一起读下一个部分，就是78下半节到79节。 Mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Surya 叫清 pagi 晨的 dari 热 tempat 光 yang 从 tinggi 高天临到 untuk 我 menyinari 们， mereka 要 yang 照亮 diam 坐在 dalam 黑暗 kegelapan 中死硬 dan 的 dalam 人， maut 把我 untuk 们的 mengarahkan 脚 kaki 印 kita 把 kepada 脚 jalan 引 damai 到平安的 sejahtera. 路上。 Kalau bagian yang pertama itu berbicara tentang karya keselamatan dan pengertian merupakan pemberian Allah. 如果第一个部分说到就是救恩和我们对救恩的理解是来自上帝， Maka bagian ini berbicara tentang Allah itu sendiri yang datang menyampari umatnya. 那么这个部分呢，说到的就是上帝亲自降到我们就是他的子民当中。 Surya pagi di tempat tinggi itu menggambarkan Elohim yang datang, Elohim yang ada di dalam kemahakuasaannya, kemahaannya yang tidak dapat dijangkau oleh ciptaan. 清晨的日光从高天，这个说明大全能的上帝无法被他的受造者触及。 Namun di saat yang bersamaan cahayanya, kehangatannya sampai di tengah-tengah hidup manusia yang diwujudkan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. 但是同时，他的光、他的温暖，借着弥赛亚，借着基督的诞生，就是诞生到降到人间，并且与我们同住在一起。 Lalu apa gunanya Kristus datang dijelaskan pada bagian ini dalam 2 bagian. 然后耶稣来到这世上的目的，也是在这里所解释。 Pertama, membebaskan kita
dari kegelapan. 第一点就是把我们从黑暗中释放出来。 Dan yang kedua, memimpin kita kepada Dia. 第二点就是引领我们归向他。 Saudara, hari Minggu kita belajar banyak mendengar tentang poin yang pertama. 弟兄姐妹，上个礼拜我们听了很多关于第一点， Bagaimana terang itu membebaskan kita, 就是那光如何把我们从黑暗中释放出来， menyadarkan kita, 让我们可以醒悟过来， menyembuhkan kita. 医治我们。 Walaupun sulit sekali karena kedagingan kita itu tidak ingin diekspos. 尽管很难，因为我们的肉体本来就是不想被暴露。 Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya teringat satu hal. 弟兄姐妹，当我读这个部分的时候，我想到了一件事。 Di kamar kami itu ada satu jendela dan di depan jendela itu atau di luar jendela itu ada lampu jalan. 在我们的房间里，有一个大窗户，然后在窗户外面呢有一个路灯。 Tiap malam kami pasti akan menutupnya dengan gorden. 每一天晚上呢，我们会把窗帘布关起来。 Tapi serapat-rapatnya gorden itu pasti akan ada cahaya yang menembusnya. 但是，尽管我们把窗帘布已经关好了，但是光还是照进来。 Kalau lampu jalan itu belum mati, 如果外面的路灯还没有熄灭的话， dan anak saya belum tidur, 我的孩子还没睡觉的话， maka dia akan lihat papa mamanya, 那么他会看到他的爸爸妈妈， dia senyum karena matanya belum tertutup. 他就会对我们微笑，因为他的眼睛还没有眯着。 Maka kita tunggulah sampai lampu jalan itu mati. 所以我们就会等到外面的路灯熄灭。 Saudara, apa yang saya ingin sampaikan melalui itu? 弟兄姐妹，我想说的是什么呢？ Seberapapun kita berusaha untuk dapat menutupi cahaya, mau setengah, mau hampir penuh, cahaya itu tidak akan pernah bisa tertutup. 尽管我们想方设法的把那道光遮掩起来，我们人还是不能够把那道光真正的遮掩。 Itu lampu jalan. 那是路灯。 Terang Kristus lu mau tutup pakai apa? 那么基督的光，我们要用什么来去遮 Gak 掩呢？ akan pernah bisa kita tutup. 我们永远都不能够把基督的光遮掩。 Dan itulah konsekuensi logisnya ketika kita mengatakan bahwa terang itu hadir dan terang itu menelanjangi kegelapannya kita. 所以那个是合乎逻辑的结果，就是当那光照亮我们，把我们揭露我们的一切过 Kalau kita 犯。 tarik dalam konteks kita hari ini, 如果我们看我们自己，今天看我们自己， sulit sekali bagi kita untuk dapat mengaku dosa. 我们可能不容易去认我们所犯的罪， Sulit sekali bagi kita untuk mengakui kelemahan. 我们可能不容易去承认我们的软弱。 Bahkan kalau kita menganggap kiri kanan kita saudara, suami, istri kita tetap akan sulit untuk dapat mengekspos itu. 甚至对我们可能对我们的家人、我们的弟兄姐妹，我们可能也无法说出来。 Padahal kalau kita membayangkan, 其实如果我们去想象的话， kalau anak kita itu sudah mengaku duluan, 如果我们的孩子已经先承认了， dia tidak akan malu kalau dia ketahuan. 当他被发现的时候，他就不会感到害羞不自在。 Paham saudara? 弟兄姐妹是否可以明白？ Kalau anak kita berbuat salah, 如果我们的孩子犯错的时候， dia mengaku, 他承认以后， rasa malu itu selesai, saudara. 那他的羞愧就会消失， Rasa takut itu selesai. 他的惧怕就会停下来。 Walaupun bisa jadi kita menertawakannya. 有时候可能我们可能会取笑他， Tapi rasa malu dan rasa takut itu sudah selesai. Dia sudah bebas dari itu. 但是那羞愧和惧怕已经停止了，他已经得以释放。 Tapi hal itu sangat sulit untuk dapat kita praktikkan. 但是对我们来说，可能很难去行出来。 Itulah sebabnya
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu juga bagian yang perlu kita refleksikan dalam hidup kita di dalam bergereja. 所以弟兄姐妹，这就是我们在我们教会的生活中要反思出来的， Daripada sembunyi-sembunyi, 就是与其躲避， lebih baik kita beradaptasi dengan terang itu. 不如我们去适应那光。 Daripada kita sembunyi-sembunyi tentang apa yang menjadi kesalahan kita, 与其我们自言我们所犯的错误， lebih baik kita transparan duluan bersama dengan Tuhan Yesus. 不如我们在上帝的面前、主耶稣的面前敞开我们自己。 Dan sesungguhnya kita tidak perlu takut, 其实我们也不必惧怕， karena selain membebaskan kita, kehadiran Kristus dalam hidup kita itu juga menuntun kita pada damai sejahtera. 因为除了释放我们，基督在我们生命中的存在，也是为了引领我们走向他。 Saudara, kata damai sejahtera ini menggunakan kata erene, 弟兄姐妹，平安这个词是取自于 Irene， nama lausenya kita. 我们老师的名字。 Hidupnya damai terus itu. 他的生活一直很平安。 Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, erene ini mempunyai kesejajaran dengan shalom di perjanjian lama. 那弟兄姐妹 ，Irene 这个词跟在旧约里的 Shalom 有相同的意义。 Di mana shalom maupun erene ini bukan berbicara tentang keadaan yang tanpa hambatan. 所以这个 Irene 或者 Shalom 所说的、所指的，不是没有阻碍或者风平浪静的状况。 Tentu ada satu nuansa tentang ketenangan. 当然，当我们说到就是风平浪静的状况的 Tapi 时候， kata ini sebenarnya lebih kental berbicara tentang keutuhan, keharmonian, pemulihan relasi bersama dengan Allah. 但是这个词指的是完全，然后真正让我们可以与上帝有很好的关系。 Kesimpulannya saudara, kesimpulannya. 总的来说， Kehadiran Kristus memimpin kita pada pemulihan relasi dengan Allah yang kemudian memungkinkan kita untuk dapat kembali kepada keutuhan diri kita. 基督在我们生命中的存在，引领我们归向上帝，让我们能够与我们自己让我们能够有完整的自己。 Bahasa teologisnya nih, bahasa teologisnya. 就是在神学语言中， Justification itu memungkinkan kita untuk dapat menjalani sanctification dan pada akhirnya kita dapat menikmati glorification. 就是称义，使我们能够得以成圣，然后呢，将来我们可以享得荣耀。 Perlu ada justification, 我们一定要有称义， perlu ada penebusan 要有救赎， untuk dapat sampai ke semuanya itu. 让我们可以得着这一切。 Sederhananya, 简单的说， kehadiran Kristus memungkinkan kita untuk dapat mengenal Allah dan mengenal diri kita. 基督在我们的生命中，让我们可以认识上帝。 Saudara, saya mau tutup dengan dua hal konkret yang bisa kita kerjakan. 弟兄姐妹，我要用这两件我们可以具体行出来，作为今天晚上的结束。 Pertama, syukuri anugerahnya, dan yang kedua, mohon didikannya. 就是我们要感谢上帝赐给我们的恩典，然后我们也要恳求上帝对我们的教导。 Saudara, seringkali di akhir tahun itu kita selalu melakukan evaluasi diri. 弟兄姐妹，我们常常在年底做一个反思， Dan saya yakin betul Bapak Ibu kita semua akan bersyukur di akhir tahun. 那么我相信我们每个人弟兄姐妹都会就是献上感恩。 Namun kerap kali rasa syukur kita itu terfokus pada performa, bukan kepada anugerah. 但是我们献上的感恩，往往就是常常更专注于就是表现，而不是恩典。 Kita kerap mensyukuri seberapa lancar kita dapat menjalani tahun ini. 我们会常常就是感谢上帝，我们今年有多么顺利。 Kita kerap kali bersyukur kalau Tuhan mengizinkan saya untuk dapat bergumul dan Tuhan mengizinkan saya untuk dapat menyelesaikan
permasalahan keluarga saya, permasalahan ekonomi saya, pekerjaan saya, relasi saya dengan orang-orang sekitar kita. 当我们面对挣扎的时候，然后可以解决那些挣扎的时候，我们会感谢上帝。 Kita bersyukur seberapa kita dikuatkan menghadapi pergumulan sepanjang tahun. 我们会感恩，因为我们可以面对一整年我们所挣扎的力量。 Saudara tidak salah. 弟兄姐妹，那并没有错。 Tapi ada satu hal yang selalu kita lupakan ketika kita bersyukur. 但是有一件事，当我们献上感恩的时候，我们常常忘记的， Yaitu bersyukur bahwa Allah masih izinkan kita duduk di sini, masih mengampuni kita, dan masih mau pakai kita. 就是感谢上帝，还赐给我们机会，让我们今天晚上还可以坐在这里，让我们还可以就是他已经赦免我们的罪。 Karena itu saya ajak kita untuk dapat sama-sama setidaknya melakukan satu langkah ini. 所以我邀请弟兄姐妹，至少可以行这一点。 Kita coba list dosa kita sepanjang tahun. 我们把我们一整年所犯的错误列出来。 Saudara, ini jarang kita lakukan di tengah-tengah gereja kita mungkin. 弟兄姐妹，这个在教会里我们可能很少去做的。 Tapi karena saya besar di gereja Puritan, saya sedikit banyak pernah menjalani ini. 但是我自己呢，曾经这样子做过。 Coba list dosa-dosanya kita. 我们可以试着把我们所犯的罪恶，把它列出来，把它写出来。 Setelah kita list semuanya itu, coba kita menempatkan diri kita berada di posisinya Allah. 那当我们列完以后呢，我们把我们自己放在，就是用上帝的角度去看。 Karena semua dosa-dosa ini adalah cara kita untuk dapat menyakiti relasi kita dengan Allah. 因为我们所犯的罪恶，可以破坏我们与上帝的关系。 Ketika kita menempatkan diri kita melihat dari perspektifnya Allah, kita akan merasa bahwa kita akan berjumpa kepada satu titik yang memungkinkan kita untuk dapat merasakan betapa jijiknya kita itu. 当我们用上帝的角度去看我们所犯的罪恶的时候，我们可能会感到非常对我们自己感到非常恶心。 Dan di saat itulah setidaknya kita bisa mengembalikan memori kita kepada awal-awal Tuhan mengizinkan kita merasakan keselamatan itu. 那个时候，我们可能就会把我们最初的记忆归还到当初上帝赐给我们救恩的那个时候。 Saat itulah kita datang dan bersyukur dengan baik-baik dan dengan benar-benar di hadapan Tuhan. 就在那个时候，我们来到主的面前，我们献上我们的感恩。 Kedua, mohon didikannya. 第二点就是我们恳求他的教导， Mohon dia memimpin perubahan dalam diri kita. 我们恳求他引领我们生命中的改变。 Teman saya pernah mengatakan satu kalimat seperti ini dan saya tidak pernah lupa kalimat ini. 我的一个朋友曾经这样子对我说过，而且我永远都不会忘记他所说的。 Jangan dikit-dikit kamu minta maaf. 你不要一点点就道歉， Karena maafmu udah kehilangan makna dan kehilangan rasa. 因为你的道歉已经失去了它的意义。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu mudah maaf itu terucap melalui bibir kita. 弟兄姐妹，有时候我们很轻易的去道歉，去说对不起， Tanpa ada perubahan yang betul-betul nyata. 但是没有真正的变化， Tanpa ada tindakan yang benar-benar kita rencanakan. 没有实际的行动， Tanpa ada usaha yang benar-benar kita effort di dalamnya. 我们没有真正去努力过， Yang mengakibatkan seseorang tidak dapat lagi memaknai sebuah permintaan maaf. 让一个人不能够再次去真正的理解道歉的意义。 Benar bahwa Tuhan memberi kita kemudahan untuk datang kepadanya. 是的，上帝给我们这个让我们可以很轻易的来到他的面前， Kemudahan untuk dapat memohon pengampunan kepadanya. 可以很轻易的恳求他的宽恕。 Bahkan tiap minggu kita dapat datang, kita dapat diberikan kesempatan untuk dapat berdoa minta ampun sama Tuhan. 而且每个礼拜，我们可以有机会来到他面前，向他祷告，向他恳求饶恕。 Tapi bisa jadi itu tidak lagi
memiliki makna yang sejati dalam hati kita. 但是有可能那已经在我们心中失去了它的意义。 Dan lama-kelamaan kita tidak lagi bisa merasakan jijiknya dosa itu. 而且我们不再对我们所犯的罪恶感到恶心。 Ketika perasaan kebas itu, perasaan kapalan itu terjadi dalam diri kita, 当我们不再对我们所犯的罪恶感到恶心的话， percayalah ketika kita diberikan momen berdoa, memohon ampun sama Tuhan, kita gak bisa doa apa-apa. 可以相信我说的话，就是当我们可以有机会来到主面前向他祷告的时候， Kita hanya menutup mata, menunggu hamba Tuhan berdoa selesai lalu membuka mata. 我们一句话可能也都说不出来，我们只等待着就是神的仆人说完他的祷告词，然后睁开眼睛。 Kita hanya akan menjalani ritus tanpa makna. 我们只会行礼仪而失去了它的意义。 Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah dan pernah berada dalam kondisi itu, mari kita sama-sama merendahkan hati untuk datang kepada Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹，若我们曾经或者已经处在那个状况的话，让我们来到主的面前。 Bersamaan dengan aplikasi yang pertama, kita tahu bahwa kegagalan dan dosa kita juga mohon Tuhan sendiri yang mendidik kita. 和第一个应用结合的话，我们知道我们的失败，我们的罪恶。 Biar Tuhan dengan caranya itu menerjemahkannya kepada setiap kita untuk keluar dari belenggu dosa itu. 让上帝用他的方式帮助我们可以走出那些捆绑。 Keluar dari dosa-dosa favorit, kalau misalnya WL tadi mengatakannya. 走出可能我们最喜欢犯的罪恶。 Karena kalau dengan caranya kita, maka kita juga akan berefort dengan usahanya kita. Dan kita tidak memohon pimpinannya Tuhan di dalamnya. 因为如果我们用我们自己的方式的话，我们可能会用我们自己所知道的，我们会去努力，而没有就是恳求上帝的帮助。 Tetapi ketika kita memintanya pada Tuhan, cara untuk keluar, maka kita akan tahu bahwa itu sangat sulit untuk dapat dilakukan tanpa pimpinan Tuhan. 但是当我们恳求上帝帮助我们走出这些捆绑的时候，我们就会知道这一切都是很难用我们自己的力量做出来的。没有上帝，我们是完全不能够做到的。 Dan hal itu begitu penting karena bukan hanya membuat kita keluar dari manusia lama kita, 而且这个非常重要，因为不只是让我们可以走出，就是或者离弃我们的旧人， tetapi membawa kita semakin serupa dengan Dia dan kita pada akhirnya bisa tinggal bersama-sama dengan Dia. 而且可以使我们越来越像基督一样，让我们可以与他同行。 Karena apa yang sedang kita jalani hari ini pada akhirnya cuma satu, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. 因为我们今天所做的一切，最终呢，只剩下一点，就是与基督同住。 Biarlah damai yang sejati itu yang adalah kehadiran Tuhan. 让那真正的平安，也就是上帝的同在， Terasa begitu hidup dan begitu nyata di dalam hari-hari kita. 可以在我们的日常生活中，可以真实的可感。 Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Biarlah keheningan ini menyadarkan setiap kami ya Tuhan. 让我们的静默可以让我们醒悟过来。 Kalau tanpamu semuanya hanyalah hening tanpa makna. 若没有上帝的话，一切都是徒劳的。 Biarlah di dalam diam ini kami memahami 让我们在我们的静默中，我们可以了解到， begitu pentingnya memiliki relasi bersama dengan yang abadi. 与那永恒之王有很好的关系是多么的重要。 Tolonglah kami ya Tuhan. 主，求你帮助我们，
Kami mungkin pintar merangkai kata, 我们可能在言语中很好的， kami mungkin bisa mengelabuhi mata. Namun Tuhan, kami tidak akan pernah bisa mengelabuhi Engkau. 我们永远都不能够欺骗你。 Minggu yang akan datang kami akan bersama-sama merayakan kelahiran-Mu. 下一周我们会一同庆祝你的诞生。 Minggu selanjutnya kami akan mengakhiri tahun ini. 再过2个星期，我们会结束这一年。 Biarlah semua yang telah Engkau kerjakan mengingatkan setiap kami untuk dapat kembali kepada Tuhan. 让你为我们所做的一切再次提醒我们，可以回转归向主。 Sehingga damai sejahtera yang sejati, Kristus itu sungguh dapat hidup di tengah-tengah kami dan dapat hidup di dalam kami. 让基督那真正的平安可以活在我们当中，可以活在我们里面、心里面。 Roh-Mu yang kudus itulah yang terus menghangatkan hati kami. 你的圣灵燃烧我们的心， Karena kami begitu mudah untuk dapat merasa dingin dan berjalan sendiri. 因为我们可以很容易的感到冷漠，而且独自行走。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Tuhan yang lahir bagi setiap kami. 为我们诞生的主， Kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。